Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Kali ini saya nak tunjukkan satu video yang sangat penting selepas video tips landscape yang saya telah upload sebelum ini. Pemaju biasanya tanam rumput cow grass grade C. Jadi, macam mana kita nak tukar cow grass grade C ni jadi padang yang cantik grade A macam padang golf tanpa kita lantik kontraktor? Teruskan dengan Pokok Hijau Channel sampai habis video ni. Saya akan tunjukkan step-step macam mana kita nak buat dan dapatkan rumput cow grass yang cantik. Pada ketika ini, kita tahu kan, kita dalam tempoh PKP, ada kontraktor landscape yang suka nak datang. Jadi, ini adalah tips yang amat penting dan boleh digunakan pada masa inilah. Biasanya rumah murah atau rumah mahal, dia akan ditanam rumput cow grass lah oleh pihak pemaju. Ada juga pemaju yang tanam rumput kapet. Tapi saya rasa ada 1-2 je yang saya pernah jumpa. Jadi, dalam ini, topik yang penting adalah boleh ke cow grass ni kita tukar jadi grade A. Ini adalah contoh halaman yang pernah saya buat. Kalau tengok penuh dengan rumpai dan berbonggol-bonggol. Ini selepas beberapa bulan. Dan sekarang kita tengok inilah hasilnya. Rumput tadi, 3 gambar awal tadi, telah menjadi rumput cow grass yang close turf, grade A, rapat dan nampak kemas dan cantik. Jadi macam mana saya buat halaman ni jadi begitu? Kalau kita tengok video ni rata ya. Rumput ini tak nampak berlekuk-lekuk dah dan sebagainya. Okey, nak dapatkan rumput begini, perlukan beberapa step yang perlu dibuat lah. Dan saya akan tunjukkan satu persatu dalam video ini. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak cepat, boleh lantik kontraktor lah. Dia akan korek tanah, dia akan terus tanam. Tetapi kalau tuan-tuan dan perempuan dah lantik kontraktor pun, kalau tuan-tuan dan perempuan tak buat maintenance, tak potong rumput setiap 2 minggu atau seminggu sekali, tak baja dan sebagainya, rumput tu akan jadi teruk balik. Pertama, beli mesin tolak. Okey, nak rumput cow grass yang dah ditanam pemaju tadi cantik macam dalam halaman ni, beli mesin ini dulu. Kenapa kena ada mesin ini? Kerana dengan mesin ini kita boleh potong dengan sekata. Kalau kita tengok mesin ni, dia ada catcher. Bila kita potong rumput dan juga daun-daun kering akan masuk dalam catcher ni. Ni sangat penting ada catcher ni. Dia akan berfungsi sebagai vacuum dan vacuum tu akan menyedut semua kotoran-kotoran di halaman ni lah. Termasuk pasir-pasir kotor halus. Mesin tolak, dia ada ni. Boleh dipotong sekata kerana dia ada lever di sebelah kanan ni. Kita boleh adjust tinggi. Dan ketinggiannya, kalau nak potong rumput cow grass, seperti dalam video yang saya pernah buat sebelum ni. Tuan-tuan dan puan boleh tengok lah. Kedua stepnya adalah mesin setiap minggu atau 2 minggu sekali. Kenapa kena potong seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Ini adalah kerana kita nak potong ikut peraturan 1/3. Tuan-tuan dan perempuan mungkin rasa, penat setiap minggu atau 2 minggu sekali nak potong. Sebenarnya, anggaplah potong rumput ni macam jalan-jalan pagi sambil ambil udara di halaman tuan-tuan dan perempuan. Sekejap je kalau pakai mesin tolak ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok video ni, saya cepatkan dan sebenarnya ini adalah video penuh, tak ada cut-cut. Sekejap saja nak siapkan. Okey, ni dah ke belakang dah. Daripada saya mula tadi di tengah. Sangat sekejap kalau pakai mesin tolak. Dan cara nak tolak dia adalah tolak ke depan dan ke belakang di satu tempat yang sama. Untuk tengok cara betul, boleh tengok video saya pernah buat sebelum ni lah. Okey, kenapa kena potong seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Kerana peraturan 1/3. 1/3 rules ni kena diikut. Kerana kalau tuan-tuan dan perempuan tak ikut, potong sebulan sekali, 2 bulan sekali, tuan-tuan dan perempuan akan potong sampai ke batang rumput tu dan akan merosakkan rumput. Kalau tengok 1/3, kalau kita potong 1/3, sedikit sahaja, tak lebih 1/3. Inilah peraturan 1/3 yang kita panggil. Padang golf dia gunakan peraturan ini lah. Sebab tu dia potong selalu. Dan bila dia potong selalu, bersih. Macam saya cakap tadi, lawn mover ni dia macam vacuum. Kalau tengok ni banyak daun-daun dan juga bunga-bunga pokok api-api ni, dia akan sedut sekali. Jadi bersih. Tak perlulah nak sapu. Lawn mover akan buat kerja untuk kita.
Okay, kalau tengok sekejap saja dah siap. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu ketinggian, cara nak potong dan sebagainya, boleh tengoklah video yang saya pernah buat sebelum ini. Dan saya letak dalam saya punya channel, di Pokok Hijau channel. Dan saya dah asingkan dah section penjagaan rumput, lawn care dan section-section lain, supaya tuan-tuan dan perempuan mudah nak rujuk selepas ini. Boleh lihat semua video saya dah buat banyak dah. Sekejap saja kalau kita tengok dalam video ni, dah nak siap dah. Ni satu rumah ya. Saya tak dekat, saya cuma cepatkan sedikit supaya tuan-tuan dan perempuan boleh tengok lah. Sebenarnya tak susah nak potong rumput kalau ada mesin tolak ni. Harga mesin tolak ni boleh dapat semurah 700 kalau brand Ogawa dan sebagainya. Saya beli ni mahal sikit sebab saya pakai saya beli body yang aluminium. Cara nak beli, cara nak tahu mesin, boleh lihat video lawn mower saya pernah buat sebelum ni juga. Kalau kita tengok dah nak siap. Dah hampir siap. Okey, ketiga yang ini adalah optional. Tadi kita perlu beli mesin tolak. Yang ni mesin sandang. Apa-apa brand. Mesin sandang ni penting untuk kita buat border. Tadi saya potong pakai mesin tolak, dia tak dapat potong border di hujung-hujung dengan pokok heliconia, pokok kelapa tu yang saya tengah potong ni. Okey, dia ada border dia, rumput dia akan naik di situ. Mesin sandang tak boleh sampai, tak boleh capai di tepi-tepi tu. Tepi dia, tepi konkrit, tepi lantai dan sebagainya, kita kena pakai mesin ni. Biasanya kita potong, kalau yang ini saya tunjuk dalam video, biasanya kita akan potong ini dulu, baru kita pakai mesin tolak. Okey, selepas potong, ikut ukuran dan sekata, kita boleh tengok halaman ni nampak kemas. Oh, tuan-tuan dan puan kata, ini memanglah halaman dah cantik. Ya, ni contoh saja. Selepas ni saya akan tunjukkan step-stepnya lagi. Ada beberapa step. Seterusnya, step keempat. Sebulan sekali baja dengan baja 15, 15, 15 atau 16, 16, 16. Jangan baja 12, 12, 23. 23 tu baja untuk bunga dan juga buah. Nanti penuh bunga lalang dekat tuan-tuan dan puan punya halaman. Jika tak ada hand sprayer ni, tabur benci biasa je. Agak-agak je. Kalau ada hand sprayer senang lah. Okay, saya tunjuk lah. Kalau pakai hand sprayer sangat senang. Dan kalau nak tahu dengan lebih mendalam cara nak pakai hand sprayer ni, boleh tengok video hand sprayer yang saya pernah buat sebelum ini. Okey, dah siap hand sprayer. Sebulan sekali. Baja 15, 15, 15. Ataupun kalau nak lebih, 16, 16, 16. Kedua-duanya sama. Okey, step seterusnya, step kelima adalah bagi kawasan yang tak sekata, sekatakan dengan pasir. Untuk video ni saya tak ada beli pasir, saya pernah buat dah sebelum ini. Saya tunjuk contoh dengan tanah kompos ini. Tanah kompos ni warna hitam, jadi tuan-tuan boleh nampak lah. Di sini ada sedikit lekuk saya rasa dengan kaki tadi. Apa yang kita buat adalah kita letak di kawasan yang spot lekuk tu dan kita ratakan. Kalau spot ni banyak, tuan-tuan dan puan boleh pakai kayu macam kayu ratakan simen ataupun pencakar rig. Dan kalau sedikit macam ni boleh pakai tangan je. Senang. Dan kalau nak ratakan ni, dia bukan top dress kita nak ratakan lekuk-lekuk yang tenggelam ni. Boleh buat sedikit demi sedikit pun tak ada masalah. Selepas potong rumput jangan buat sebelum potong rumput. Nanti mesin potong rumput tu akan sedut semua tanah tu naik ke atas pasir tu. Ni contoh saja, tuan-tuan dan puan kalau nak buat step ni pakai pasir. Step ke-6, buang rumpai atau weed secara konsisten Weed ni kalau untuk rumput cow grass, seperti saya pernah cerita banyak kali sebelum ni, kena pakai manual. Cabut pakai tangan. Tak boleh pakai racun. Kalau tuan-tuan dan puan pakai racun, Almix dan sebagainya, seperti saya pernah tunjuk dalam video rumput kapet, rumput cow grass akan mati. Step ke-7, ni pun penting, kutip batu-batu kecil. Biasanya halaman ni banyak batu kecil lah. Confirm ada. Saya masa rumah ni awal-awal, saya kutip setiap petang. Sambil duduk-duduk, kita kutip sedikit-sedikit. Bagi yang tenggelam tu, pakailah alat yang macam warna biru ni untuk kita korek. Kadang-kadang kita boleh tolak macam tu je. Dah dapat banyak. Pasir, batu ni kalau kita tak korek, kita tak buang, rumput kapet takkan tumbuh dengan sekata. Okey, tuan-tuan dan puan akan kata, sini pun tuan punya tempat ni pun tak cantik. Memang ya, yang ini sebenarnya dah tumbuh cantik, tapi ada masalah. Saya akan ceritakan selepas ni. Simen plastik simen ni pun kita kena buang. Plastik ni tajam.
Halaman ni jadi macam ni adalah kerana di atas dia ada pokok kanopi, pokok kemboja dan pokok api-api yang terlalu lebat. Jadi matahari tak sampai. Jadi di sini asalnya rumput cantik, sekarang rumput dah makin kurang. Sekarang saya baru trim pokok api-api tu dan kemboja supaya matahari sampai ke bawah. InsyaAllah nanti akan tumbuh balik lah kau keras ni, tak ada masalah. Dan kalau kita ikut step ni, tak ada masalah lah. Tuan-tuan dan perempuan akan berjaya dapatkan rumput kau grass tanpa nak lantik kontraktor pun, dan boleh jimat duit. Dan dalam tempoh PKP ni ada kontraktor yang tak boleh buat kerja, tak dapat kebenaran daripada kerjaan, dan inilah langkah terbaik kalau nak halaman cantik, sebab kita tak boleh nak lantik kontraktor ataupun kita nak jimat. Okay, kalau kita dah buang batu-batu tu semua, step ke-8 apa yang kita perlu buat adalah, kalau ada tadi lekuk ke dalam, ini bonggol ke atas macam bonggol unta tu, pakai skop ni, tolak bagi rata macam tu. Jangan risau bila kita tolak tu, kita tolak kawasan tu ada rumput. Ini saya contoh saja. Kalau kawasan berumput tu, tak apa, tolak je, biarlah tolak dengan rumput sekali, nanti rumput baru akan tumbuh. Tak ada masalah, jangan risau. Dan halaman ni dulu bonggol terlalu banyak. Selain saya nak letak tanah bagi rata, bonggol tu saya kena buang juga. Terlalu banyak di sini. Jadi kalau budak-budak berlari, kaki dia boleh tersadung dan dia boleh berpusing, boleh flip. Anak saya ada flip kat sini pun ada. Buang macam tu bagi rata. Straightkan dia. Tak perlulah nak rata sangat, sebab lama kelamaan halaman ni akan normalize, dia akan rata dengan sendirinya. Bila kita selalu tolak dengan mesin rumput, dan kita akan buat setahun sekali top dress sebagainya. Untuk top dress saya akan buat tajuk lain nanti. Saya nak tunjuk pun sebab halaman ni dah buat top dress, jadi tak boleh nak buat video top dress sekarang ni. Okay, kalau kita tengok dah sekata, dah rata dah. Tempat yang tadi ada sedikit berbonggol, kita tolak pakai skop. Dah cantik dan rata. Kemas. Dan inilah step-step yang tuan-tuan dan perempuan kena ikut untuk dapat halaman yang cantik. Ulang semua step tadi setiap minggu dan ambil masa sedikit lah. Tetapi inilah cara terbaik untuk dua situasi yang saya nyatakan tadilah. Satu, kalau tuan-tuan dan perempuan nak jimat. Kedua, kalau tak dapat nak lantik kontraktor dalam tempoh PKP sekarang. Ini adalah langkah terbaik dan tercepat. Kita dah di penghujung video. Terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang terus ke hujung video ni, melihat video ni. Saya hargai tuan-tuan dan perempuan punya kesabaran dan passion untuk mengetahui macam mana kita nak tukar rumput yang ditanam oleh pemaju ni jadi rumput kapet yang cantik, kau grass yang cantik. Dan diharap mana tuan-tuan dan perempuan belum subscribe, silalah subscribe dan jumpa lagi. Thank you.